Orang itu ramai yang tidur. Bila mana mati baru dia sedar. Kesedaran yang tiada mendatangkan manfaat setelah berada di alam barzakh sana. Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberikan definisi kepada orang yang cerdik pandai adalah al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdik pandai itu adalah orang yang dana nafsahu, mengukur dirinya, menghisab dirinya, memperhitungkan dirinya, yakni mempertanyakan akan dirinya, wa amila lima ba'da al-maut, dan dia itu adalah beramal untuk hasil yang dia boleh capai selepas dia mati. Wal jahil, adapun orang yang jahil adalah man tamanna mimman adfa'a nafsahu hawaha wa tamanna min Allahil amani. Man adfa'a nafsahu hawaha, orang yang mengikutkan kehendaknya itu kepada hawa nafsunya. Nafsunya diikutkan kepada kehendaknya. Apa saja yang diingini oleh hawa nafsu dia buat. Dan selalunya hawa nafsu itu mengajak kepada perkara selain daripada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tamanna min Allahil amani. Sudahlah ikut kepada hawa nafsu, tapi dia nak dari Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi. Nak syurga Firdaus, nak mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut hawa nafsu. Ini orang yang jahil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perbezaan orang yang cerdik pandai dengan orang yang jahil, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ihmal lidunyaka naka ta'ishu abadan. Berbuat kamu, bekerja kamu untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup sepanjang zaman. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi beramallah kamu untuk akhirat kamu seakan-akan kamu akan mati esok. Timbangan ini menjadi neraca kepada orang-orang yang beriman untuk mengukur kemana nilai dunia dan akhirat pada satu hari yang dia amalkan itu. Manakah yang lebih dia gunakan daripada umurnya yang merupakan modal kepada dia untuk mendapatkan kedudukan dan ganjaran dari Allah. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah wa ma huwa bi'uzahzihi min al-'adzabi ay yu'ammar. Kamu akan mendapati mereka, wahai Muhammad, siapa mereka? Ahlul kitab. Ahrasan nasi ala hayat, yang rakus untuk nak hidup lama. Wa minal ladzina asyraku, demikian juga orang-orang yang musyrik. Seorang daripada mereka mengharapkan untuk hidup selama 1000 tahun. Kalau dibagi 1000 tahun, dia nak 2000 tahun. Wa ma huwa bi'uzahzihi min al-'adzabi ay yu'ammar. Dia pun tak dapat menghindarkan dirinya daripada azab walaupun dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah kepada amal yang dilakukan pada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada orang yang baru bangun tidur, memikirkan seperti mana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali daripada sebelumnya. Apa di waktu pagi daripada bangkit dia kena mesti menyebut doa selepas bangun tidur dan pergi ambil wudu, lalu dia salat 2 rakaat, dan semua tertib yang dijelaskan daripada awal sudah diperintahkan atau disuruh oleh Imam Al-Ghazali untuk kita berbuat seperti mana sudah dijelaskan. Dan kita bertafakkur, hari ini adalah hari untuk kita berpeluang untuk mengambil meraih manfaat dan ganjaran dari Allah dan mengingatkan kita kepada kematian. Kalau tidak diingatkan, kita akan lalai. Macam tadi, an-nasu niyam, orang itu ramai yang tidur. Bila mana mati baru dia sedar. Sedar apa? Menyesal apa salah ketika hidup. Dan kata, la yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tidak menyesal orang berada di dalam syurga ketika berada di dalam syurga, kecuali akan satu masa yang dilalui olehnya di dunia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu masa sahaja. Orang berada di dalam barzakh kalau boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan, mereka akan minta untuk bangkit ke dunia untuk salat 2 rakaat lepas itu mati lagi. Tapi tak ada peluang.
Yang hidup mendapatkan peluang mesti cerdik pandai menggunakan umur, kesehatan, tenaga, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Lepas itu akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali berkenaan dengan adab